bersama dengan narasumber kita yang mana bersama kita itu Yang Mulia Dayang Hajah Nora Malina binti Haji Muhammad Daud, Eksekutif Kewangan Pentadbiran dan Pemasaran, manakala bersama juga dengan Dayang Nur Hafiqah binti Hazman, Eksekutif Penjualan dan Pereka Grafik bagi perkhidmatan domestik ini. Baik. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi ya. Selamat datang ke RTV, khususnya di Rampai Pagi. Betul. Dan juga di sini ingin kita bertanya ataupun mungkin boleh diterangkan serba sedikit tentang bagaimana seterusnya idea untuk membuka perniagaan yang menawarkan perkhidmatan domestik ini. Okey, terima kasih atas soalannya. Biar saya menerangkan sedikit bagaimana tercetusnya idea kami untuk memulakan perniagaan ini. Pada mulanya kami melihat pada keadaan negara kita sendiri, iaitu di negara Brunei Darussalam, kami melihat belum banyak syarikat yang menawarkan perkhidmatan domestik dari rumah ke rumah. Selain itu juga kami melihat banyak yang memerlukan macam amal pinjam macam tu, terutamanya semasa acara-acara kerasmian macam keramaian Raya Idul Fitri ataupun macam rumah terbuka seperti perkahwinan macam tu. Jadi macam kami terfikir why not kami menyediakan satu perkhidmatan untuk pelanggan kami lah yang menawarkan servis dari rumah ke rumah. Macam itulah. Baik, mungkin ada namanya bagi perkhidmatan domestik ini bagi syarikat berkenaan. Ya, ada namanya juga. Namanya adalah Sparkly Domestic Device. Baik, berapa lama syarikat bagi syarikat Bispuan ini ianya tertubuh? Alhamdulillah, syarikat kami telah tertubuh masuk 4 tahun lah ianya beroperasi, iaitu bermula dari pertengahan tahun 2016. Kalau tak silap saya Ogos 2016 lah sehingga kini masih beroperasi lah. Alhamdulillah ya. Ini namanya satu syarikat anak tempatan kita ni yang menyediakan perkhidmatan domestik. Jadi selama 4 tahun. Jadi mungkin apa di antara keunikan mengenai dengan syarikat Puan? Mungkin Nur Hafiqah boleh menjawabnya. Okey. Keunikan syarikat kami ini boleh dilihat daripada pekerjanya yang berkhidmat lah, yang berkhidmat dengan kami itu kebanyakannya semua sekali pekerja lokal. Tujuan kami sebenarnya membuka company ini pasal kami menolong wanita yang macam memerlukan pekerjaan lah, yang kurang berkemampuan itulah. Kami pun macam mencari list nama untuk menolong diorang ni daripada JAPIM yang kami dapatkan lah. Dari sana kami agak diorang dan bertanya lah dari if diorang mau kami menolong macam membagi diorang pekerjaan macam tu. So main fokus kami dalam syarikat ini membagi pekerjaan arah wanita-wanita yang memerlukan pekerjaan di Brunei Darussalam ini. And fokus kami juga untuk membiarkan orang lokal ni membuat kerja domestik. Macam selalunya kalau Tani dengar pekerjaan domestik ini dibuat oleh orang luar kan. Macam dari negara lain lah kebanyakannya. Tapi kami kan mau macam kelainan itu, kenapa indah orang Brunei sendiri juga buat kerja domestik itu. Itulah. Ya. Baik, mungkin juga dapat dikongsikan oleh Puan Hajah sendiri ataupun Dayang Nur Hafiqah sendiri jenis-jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat dari Puan. Okey, dari segi perkhidmatan kami ada membuat perkhidmatan membersih dari rumah ke rumah. Selain itu kami juga membuat perkhidmatan pembersihan di bangunan komersial. Bangunan komersial ni selalunya macam ya indah nu pulang, ya indah apa kata orang macam indah fix lah, macam ada customer kami tu macam menelpon membuat tempahan lah untuk kami membuat servis atau arah diorang kan. Lepas tu kami selain daripada pembersihan ni kami juga membuat perkhidmatan menghantar barang. Lepas tu kami membuat perkhidmatan macam membersihkan surau, masjid ataupun untuk pelanggan. Kami pernah menerima lah tempahan daripada pelanggan untuk membersihkan masjid sebagai amal jariah daripada diorang lah. So kami yang membuat. Kira diorang membayar kami untuk membuat
amal jariah diorang itulah. Banyaknya macam itulah yang kami terima. Ya, alhamdulillah ya. Itu salah satu juga cara kata ni payah-payahan kalau akan macam okey, aku akan buat apa lagi ya? Jadi itu di antaranya walaupun kita ni bukan melakukannya tapi kita meminta ada perkhidmatan yang telah pun disediakan. Betul. Alhamdulillah itu adalah salah satu inisiatif yang sangat baik dan mungkin juga boleh diterangkan di sini kawasan syarikat Puan Berhikmat di mana-mana saja. Syarikat kami berkhidmat pada bila-bila masa dan tempat. Kami tidak mempunyai tempat yang khusus lah. Bila ada panggilan daripada customer, jadi kami terus sajalah kami juga merangkumi ke empat daerah iaitu Brunei Muara, Tutong, Belait dan juga Temburong. Dan alhamdulillah setelah terbinanya jambatan yang menghubungkan daerah Brunei Muara ke Temburong itu, kami telah menerima tempahan daripada daerah Temburong lah sendiri untuk membersihkan rumah mereka. Ya, alhamdulillah ya. Dan juga di sini mungkin boleh dikongsikan apakah yang berlaku jika sekiranya pelanggan membatalkan tempahan berkenaan. Syarikat kami mempunyai terma dan syarat tertentulah. Salah satunya customer ataupun pelanggan itu sendiri hendaklah membuat deposit terlebih dulu untuk memproses dengan dorang punya booking. Seterusnya apabila mereka membuat membatalkan tempahan itu, jadi deposit tidak akan dikembalikan lah atau dikira hangus. Jadi itu di antaranya ya. Jika kita menempah, ya memang menempah daripada awal lah. Kalau macam sekiranya last minute atau? Kalau last minute itu, ia tergantung juga lah pada jadual kami punya pembersih itu. Kadang-kadang kalau ada slot kosong masih, jadi kami akan mempertimbangkan lah. Jadi bagaimana pula kalau ada setengah pelanggan mahukan pembersih ataupun pekerja yang mereka inginkan? Adakah ianya dibolehkan ataupun ia terpulang juga sebenarnya daripada pihak syarikat untuk menghantar siapa sebenarnya? Okey, kalau untuk perkhidmatan pembersihan ini, kami memang mengantar 2 orang pembersih lah ke rumah-rumah. Untuk satu session itu kami ada 4 jam lah. Di sana kalau pelanggan itu mahukan pembersih yang sama memang boleh, tapi kami mau diorang macam membuat tempahan awal lah supaya kami dapat membooking pembersihan tu kan. Pasal kami punya pembersihan ni fleksibel sebenarnya, macam ada customer yang mau dari pukul 8 sampai pukul 12. Tapi ada customer yang mau dari pukul 9 sampai pukul 1 macam tu kan. So kami macam kami recommend diorang call kami awal begitu diorang mau pembersihan tu untuk masa yang tertentu itulah. Jadi berapa jumlah pekerja yang berkhidmat di syarikat? Untuk masa ni kami ada 16 orang yang bekerja under syarikat kami. 3 orang daripada management team, selebihnya yang dari tim operation lah yang bekerja macam pembersih, yang ke rumah-rumah membersihkan sama yang ke bangunan komersial lah. Dan kalau kita sentuh, kita masih lagi berada di wabak COVID-19, masih lagi fresh ni orang, masih lagi hangat disebabkan wabak COVID-19 ini. Jadi bagaimana situasi wabak COVID-19 itu dengan syarikat Bis Puan? Adakah ada impak yang cukup besar disebabkan olehnya? Dari segi impak tu saya mengaku adalah juga tak mustahil juga tidak mengalami macam sebarang impak kan. Tapi pada mulanya awal-awal pandemik ini tersebar di negara Brunei Darussalam, kami mengalami masalah kekurangan customer lah ataupun pelanggan. Mungkin pada masa itu pelanggan takut ke dia ataupun macam berwas-was untuk menerima orang luar datang ke rumah mereka. Tapi kami mengambil inisiatif dengan membuat prosedur iaitu mencek dahulu temperature kami punya pembersih itu sebelum dihantar ke rumah pelanggan. Jika didapati demam, kami tidak akan menghantar pembersih kami itu ke rumah pelanggan. Selain itu, kami juga mengarahkan mereka untuk memakai mask ataupun sukup muka lah sepanjang berada di rumah pelanggan itu. Selain itu, pelanggan juga kami mengarahkan untuk mengisi borang untuk bertanyakan adakah mereka ada sejarah ke luar negeri ataupun berhubung dengan pesakit COVID-19 ataupun yang telah dikuarantin apa. Jadinya di sini untuk menjamin keselamatan pembersih kami dan juga pelanggan itu sendirilah. Okey. Itu disebabkan pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia dan negara kita ini tidak terkecuali. Mengenai dengan cabaran, apakah antara cabaran yang ditempuh oleh syarikat Puan sepanjang beroperasi selama 4 tahun? Siapa akan menjawabnya?
Cabarannya ada dua pelang tu daripada eksternal dan juga internal lah. Kalau dari segi internal tu macam kami kadang-kadang mengalami masalah kekurangan pekerja juga. Pasal it's hard to maintain our employees pelang juga. So itu salah satu cabarannya lah. Kalau cabaran daripada eksternal tu kadang-kadang kami menerima tempahan tu last minute lah. Contohnya macam baru kan membooking pagi ni untuk kerang patang. Jadi macam paksa lagi kami reschedule balik sama ada kainda yang available kami punya pembersih tu. Kalau yang ada baru dapat dipertimbangkan lah. Kalau tidak terpaksa saja kami macam menolakkan permintaan mereka tu. Tapi selalunya orang Kedah ni selalu last minute bang. Mesti ada tu plan yang last minute tu. Betul. Baik, kepada Dayang Nur Hafiqah, bagaimana pula dengan waktu tadi ada menyentuh mengenai 4 jam. Adakah ianya ditetapkan hanya untuk 4 jam dan hanya untuk 2 orang pekerja ataupun pelanggan juga boleh membooking pekerja yang lebih daripada 2 orang dan juga lebih daripada 4 jam? Okey, untuk tempahan yang lebih daripada 4 jam, macam kira add-on lah tu, kan menambah lagi sejam, itu memang boleh. Tapi memang kami kenakan charge lah tu untuk extra hours yang pembersih kami buat tu. Cuma tujuan dengan extra pembersih, kalau sekiranya lah macam pindah rumah kan, yang memerlukan macam banyak tangan kan membuat kerja tu. Kami mengantar memang 2 orang, tapi kalau diorang akan menambah lagi, akan menambah 2 orang ke lagi, atau memang kami charge jual lah. Okay. Jadi bagaimana dengan apa ni di sini mengenai dengan pembersih ini? Adakah ianya transformation mengenai penghantaran bagi pembersih? Adakah transport mereka sendiri datang ke rumah pelanggan ataupun ada syarikat yang menghantarkan menghantar mereka? Transport kami punya pembersih memang kami yang sediakan, tapi di sana kami bagi ikut bayarannya ikut kejauhan lokasi rumah customer kami itu. Memang kami charge lah untuk penghantaran kami punya pekerja tu. Jadi kalau sekiranya pelanggan itu yang sendiri mengambil, boleh pulang, tapi selalunya jarang lah. Pasal diorang membawa barang lagi kan? Memang syarikat yang mengantar. Itu dia ni yang dapat kita saksikan ya. Baik, kita saksikan terlebih dahulu akan tugas-tugas mereka ya. Baik, mungkin dapat dikongsikan sedikit Puan. Gambar yang terlihat di situ adalah pekerja kami ataupun pembersih kami sedang menerikah pakaian pelanggan di rumah pelanggan itu sendiri. Dan ini seperti biasa selama 4 jam ya. Tugasan adakah ia dikhususkan bagi untuk menerikan pakaian ataupun itu bergantung kepada permintaan pelanggan itu sendirilah. Dalam masa 4 jam itu kita boleh mengarahkan sama ada menyapukah, menyasahkah, apa sajalah within 4 hours itu. Jadi kalau tadi Puan dah menyentuh mengangkat barang bagi pindah rumah, itu pun boleh dikategorikan ya. Dan bagi pekerja tadi mungkin dapat dijelaskan sekali lagi, pekerjanya adakah mereka ini semuanya perempuan ataupun ada juga yang dari lelaki? Buat masa sekarang yang kami hantar ke rumah-rumah adalah hanya perempuan sahaja, tetapi yang bekerja di yayasan masa ni ada lelaki lah setengahnya. Kebanyakannya lelaki lah di sana. Untuk membersihkan lah di luar. Di luar. Baik, bagaimana dengan alat-alat pembersih ataupun cecair pembersih yang digunakan untuk membersihkan rumah pelanggan? Adakah ianya disediakan oleh syarikat ataupun macam mana tu? Kami ada juga menyediakan barang-barang asas seperti penyapu, muap dan cecair itu kami ada menyediakan, tetapi jika customer tidak bersesuaian dengan keinginan mereka, jadi mereka boleh menyediakan sendirilah cecair yang mereka suka. So ada customer diorang macam ada preference sendirilah macam mau bau yang lain, macam yang kami sediakan nanti yang basic plan saja. Tapi banyak customer diorang sediakanlah. Terpulang lah ya. Bagaimana pula dengan ada yang bertanya juga katanya, bagaimana pula dengan tanaman? Adakah ada juga yang memotong rumput ataupun memotong pokok apa? Buat masa sekarang belum lagi adalah kami semuanya khusus kebanyakan di dalam rumah ya. Baik. Kalau menanam tanaman memang itu boleh lah. Kalau pokok itulah ya. Jadi memang kita khususkan ataupun kita sendiri boleh dapat fikirkan lah ya, pekerja-pekerja mereka ini terdiri daripada siapa dan memang khususnya pekerjaan mereka ini dapat melakukan apa. Mungkin juga kalau yang
yang memasak-masak ataupun keramaian itu mungkin dapat membantu memasak dan juga itulah sedikit sebanyak kita di syarikat-syarikat ini perlu kita ni sentiasa backup ataupun kita ni dokong mereka ini apapun juga usaha mereka. Ini cuma tangga kecil. InsyaAllah secara perlahan-lahan ada lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dapat mereka kongsikan kepada Auda. Jadi kita ni kalau kan mau semangat tadi ada kata-kata inspirasi bagi belia kita ni yang ingin menceburi dalam apa jua bidang sebenarnya bidang perniagaan bukan saja daripada perkhidmatan domestik ini. Jadi macam untuk Amalina sendiri dan juga Afika, apa antara kata-kata inspirasi untuk para belia kita ni luar sana? Bagi saya apabila kita mempunyai keinginan untuk membuka perniagaan sendiri, jadi grab the opportunity lah, jangan tunggu lama-lama lagi pasal idea kita tu mungkin bernas ataupun one of a kind yang mungkin orang lain belum lagi terfikir lah. Jadi apabila kita membuka perniagaan itu secepatnya, maka kita akan mudah lagi mengaut keuntungan lah. Jika sekiranya idea itu diambil oleh orang, jadi kita juga yang rugi kan. Tapi tadi saya tidak mengatakan persamaan itu tidak bagus pulang. Sebenarnya persamaan itu adalah boleh melibatkan persaingan secara sehat lah, yang boleh lagi memotivasikan diri kita untuk berjaya di masa akan datang lah, untuk berusaha lebih keras lagi. Ya. Kalau Afika sendiri mungkin ada saranan? Kalau untuk macam bisnes di Brunei ni lah, masa ni memang tani ada macam apa kata orang up and down-nya lah. Macam kadang-kadang tani berjaya, kadang-kadang tani indah. Ada saja masalah kan tani hadapi itu kan. Tapi sebenarnya tani indah payah takutlah akan buat kesilapan itu. Pasal dari sanalah tani belajar macam untuk tani menaikkan diri tani lagi lah. Pasal macam even kami dalam bisnes pun kami macam kadang-kadang macam ada lagi masalah lepas satu-satu. Tapi dari sana kami belajar. Macam dari sana juga kami kuat, kami tahu macam mana akan menyelesaikan lagi masalah itu nanti kemudian hari. So, itulah namanya kalau dalam bidang perniagaan, sebenarnya bukan saja bidang perniagaan tapi apa juga bidang yang tadi ceburi mesti ada masalah, mesti ada cabaran. Jadi untuk solve masalah itu dan juga cabaran itu, kadangnya fungsinya rakan di sekeliling tani yang boleh membantu dan juga kepada mereka yang lebih pakar. Mungkin kita ni minta lagi perkhidmatan kaunseling. Kalau tadi perkhidmatan domestik, perkhidmatan kaunseling. Itu idea sudah tu. Jadi kita perlu jawab kepada Auda. Yang penting ialah saya teringat dengan pengongsian daripada seorang di mana katanya penting untuk kita ni ingatkan ada sebetulnya tiga perkara, namun kalau singkatannya ASK, ask ataupun bertanya, tapi kalau dipecahkan ialah satu attitude, dua skill dan juga ketiga knowledge. Kalau ada skill pun dan ada knowledge memang akan susah, dan kalau kedua-duanya ada tapi kalau attitude kita ni rasanya macam apa juganya dia je macam mana dia je bisa itu, memang semua tu masih lagi akan pincang. Jadi terpulang kepada habis kita adalah perlu untuk terus sama-sama menyokong kita sebagai rakyat di negara Brunei Darussalam ini, sama-sama juga kita menyokong mereka ini, belia-belia kita yang mempunyai idea-idea yang bernas ini. Kalau tadi mengatakan kadang-kadang indah mencukupi tenaga pekerja. Jadi misal kata, jadi masa ni wawancara kita ni disaksikan oleh orang ramai. Bagaimana untuk menghubungi pihak syarikat untuk perkhidmatan pekerjaan? Ini bukan untuk pelanggan ya, pekerjaan. Macam mana itu menghubungi syarikat? Bolehlah melalui WhatsApp ataupun kontak kami sendirilah di 83084478 untuk bertanyakan kalau ada sebarang kekosongan pekerjaan. Tapi memang masa ni kami sentiasa menerima pelang kalau ada orang yang mau bekerja dengan kami lah. Ya, itu dia. Sebenarnya di mana-mana pun tadi boleh mendapat sebarang pekerjaan asalkan itulah seperti yang Muhammad katakan tadinya jangan lupa untuk kita ni bertanya yang sebelum kita ni mengambil tiga perkara tu, bertanya tu dulu lurus ke indah, dapat ke indah apa semua ni, dan juga seterusnya berjayakah tidak perusahaan berkenaan. Itulah yang kita harapkan kepada base kita untuk sama-sama kita berfikir di Rampai Pagi ini, bukan saja kita mengongsikan informasi, malah juga idea-idea, malah kami kongsikan kepada anda untuk perbincangan, topik perbincangan dapat kita difikirkan bersama. Di awal pagi tadi juga telah mengongsikan tentang makanan tradisional. Pentingkah indah untuk kita sentiasa memegang teguh makanan-makanan tradisional secara tradisional, bukan secara moden tapi secara tradisional. Dan ini kalau kita lihat mengenai perkhidmatan domestik, adakah penting ataupun baik
perkhidmatan tersebut untuk kita ni guna pakai di ketika ini? Bagaimana? Jadi terpulanglah kepada Auda. Ini yang terjadi pada pekerja kaum lelaki ya. Ya. Jadi tapi berapa banyak ni? Berapa ramai keramaiannya? Kalau yang kebanyakan bini-bini, yang laki-laki berapa ramai? Dalam lebih kurang 6 orang lah. 6 orang. Ya. Ramai juga. 6 orang. Jadi bermakna mereka ini bukan sahaja khusus bagi dalam rumah, tapi syarikat yang lain juga boleh. Yang ini kami punya kontrak tender di yayasan lah. Baik. Inilah antaranya ini dia, ya. Antaranya yang dilakukan lah. Ya. Yang dilakukan. Alhamdulillah. Salah satu membuka minda petani dan juga membuka mata petani sebenarnya untuk menolong dan juga untuk lebih kepada pekerja khususnya anak tempatan petani lah. Baik. Untuk itu juga kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini mengongsikan sikit sebanyak perkhidmatan domestik, iaitu bersama dengan Dayang Hajah Nur Amalina binti Haji Muhammad Daud, iaitu selaku eksekutif kewangan, pentadbiran dan pemasaran, dan juga kepada Dayang Nur Hafiqah binti Hazman, eksekutif penjualan dan pereka grafik. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi ya, ada penonton satu wawancara yang kita bawakan mengenai perkhidmatan domestik. Semoga dengan apa jua yang kita bincangkan pada hari ini memberikan satu manfaat kepada kita bersama. Skop dalam bidang perniagaan ini sangat meluas dan juga percayalah sebenarnya